RM75.7 juta diperuntukkan Sabah untuk bantuan pendidikan antara fokus negeri di bawah Bayu petang ini. Laporannya langsung bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Suaran, teruskan. Baik Sahih, Kerajaan Negeri terus komited menyediakan pelbagai inisiatif dan bantuan pendidikan untuk membantu membentuk masa depan anak-anak Sabah. Sehingga kini terdapat 13 inisiatif bantuan pendidikan disediakan dengan peruntukan RM75.5 juta. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menjelaskan antara inisiatif itu termasuk bantuan tunai pendaftaran IPT Budi, bantuan khas tunai peperiksaan Bakti dan bantuan ihsan komputer Baik. Beliau berucap demikian dalam majlis perasmian program Perintis Muda di Hati Ketua Menteri bersempena sambutan peringatan Hari Anti Dada 2025 di Dewan Al-Bukhari UiTM Cawangan Sabah. Teks ucapannya dibacakan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib yang juga Exco Kesihatan Negeri. Datuk Haji J juga yakin usaha menjadikan Sabah sebuah negeri berinovasi, berdaya tahan dan berintegriti mampu dicapai dengan sokongan belia. Sementara itu, Datuk James Ratib yang ditemui pemberita berharap golongan belia tidak terjebak dalam penyalahgunaan dada yang boleh memusnahkan masa depan mereka. Tanpa dada, saya yakin belia di Sabah ini akan terus maju untuk membantu kerajaan negeri membangunkan negeri yang kita cintai. Seramai 800 peserta terdiri belia dan UiTM Cawangan Sabah menghadiri program ini. Sejumlah 1,265 projek akan dilaksana di seluruh negeri sepanjang tahun ini bagi memastikan rakyat menikmati pembangunan menyeluruh. Ia melibatkan penyediaan infrastruktur asas seperti bekalan air, elektrik dan jalan raya. Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun menjelaskan pelaksanaan projek pembangunan merupakan komitmen kerajaan untuk membuktikan kecekapan perkhidmatan awam dan pentadbiran negeri. Kita juga mahu membuktikan bahawa bukan sekadar projek ini untuk pelihara raya, tapi juga untuk mempamerkan kelicinan pengurusan awam, pentadbiran pentadbiran awam, khususnya dalam soal melaksanakan projek dan sebagainya lah. Datuk Masidi ditemui media selepas melancarkan logo baharu dan ramah mesra bersama pengurusan tertinggi Gamalax Oil Sdn Berhad bersama kerajaan negeri. Gamalax Oil Sdn Berhad yang ditubuhkan pada 2009 merupakan syarikat perintis teknologi pengekstrakan pelarut daripada tenaga boleh diperbaharui berasaskan minyak sawit yang menekankan teknologi hijau. Sabah menerima pelaburan berjumlah RM230 juta daripada syarikat ini dalam sektor perindustrian. Daerah Tambunan kini menjadi tumpuan pengunjung sempena pelancaran Pesta Keamatan 2025 peringkat negeri yang dijadual berlangsung esok. Pelbagai acara menarik sedang berlangsung termasuk sambutan mini Hari Peladang, Penternak dan Nelayan HPPNS peringkat negeri. Perkembangan lanjut bersama Dulis Simon di Tambunan. Silakan Dulis. Baik, Suaran, ketika ini saya berada di Dewan Terbuka Pisong Purwan Square Tambunan sempena sambutan mini Hari Peladang, Peternak dan Nelayan peringkat negeri bagi tahun 2025. Untuk makluman, sambutan ini antara pengisian Majlis Pelancaran Pesta Keamatan 2025 peringkat negeri bersama saya ketika ini Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan merangkap Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan yang akan menceritakan lebih lanjut mengenai sambutan ini. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan apa yang menarik dalam sambutan ini? Yang menarik pada sambutan ini iaitu semasa Hari Peladang, Penternak dan Nelayan adalah penyertaan dan penganugerahan pada beberapa tokoh-tokoh pertanian yang semakin muda. Bukan lagi macam dulu, orang tua saja barulah. Ini sekarang orang muda pun sudah menyertai industri pertanian, membuka tanah-tanah mereka yang terbiar dan kini mendapat anugerah kerana berjaya. Jadi kalau mereka boleh berjaya,
Sudah tentunya belia-belia yang lain yang mempunyai tanah mampu juga untuk menyertai program-program pertanian, penternakan dan peladangan ini dengan sukses. Dengan sendirinya mereka akan terkeluar daripada kategori miskin atau miskin tagar. Ya, terima kasih Datuk Seri. Esok merupakan acara yang kita nanti-nantikan, iaitu pelancaran sambutan Pesta Kaamatan Peringkat Negeri bagi tahun 2025. Mungkin kongsikan mengenai majlis esok dan harapan Datuk Seri agar dapat beramai-ramai memeriahkan lagi pelancaran esok. Besok adalah pelancaran Pesta Kaamatan Peringkat Negeri yang diadakan di Pisampurian Square, Tambunan. Saya harap dan saya jangka ramai yang akan hadir. Dan kita pun mengalu-alukan kehadiran rakyat kita, pengunjung kita dari mana-mana saja mereka berada. Termasuk juga daripada jabatan-jabatan, daripada kementerian, daripada kampung-kampung dan juga daripada pengusaha-pengusaha pertanian. Dan harapan kita cuaca adalah baik dan kehadiran pelawat-pelawat termasuk pelancong juga akan menikmati apa yang kita telah sediakan. Selain daripada pameran-pameran, selain daripada acara-acara dari Pantas, kita juga mempunyai 7 rumah mukim yang harus dilawati untuk pelawat-pelawat menikmati makanan-makanan tradisi, minuman tradisi dan layanan-layanan daripada kampung kepada pelawat-pelawat. Kebetulan juga tahun ini kita mempromosikan Tambunan sebagai destinasi pelancongan, terutamanya eko dan agro pelancongan. Baik, terima kasih Datuk Seri sekali lagi. Bertepatan dengan tema sambutan Pesta Kaamatan kali ini, iaitu Kaamatan untuk Semua. Jangan lupa untuk memeriahkan Pesta Kaamatan Peringkat Negeri Sabah esok pagi bermula pukul 7 pagi. Kita kembali bersama Syuaran di RTM kita Kota Kinabalu. Silakan. Baik, terima kasih Dulis langsung dari Tambunan. 100 ketua isi rumah KIR yang mendapat kelulusan menduduki program perumahan rakyat PPR Harmoni Batu 3 Sandakan akan berpindah ke PPR tersebut tahun ini. Bagaimanapun mereka hanya dibenarkan memasuki rumah tersebut selepas kontraktor selesai menjalankan kerja-kerja pembaikan. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP, Dato' Isnin Aliasni berkata pihaknya akan memohon peruntukan tambahan agar proses pembaikan disegerakan. InsyaAllah kalau tidak ada halangan, kita boleh siapkan dalam masa tahun ini juga. Dan selepas ini boleh kita bagi serahkan kepada pemohon. Dan kerana kita dimaklumkan pemohon pun sudah lama menunggu, senarai pun sudah tersedia. Dato' Isnin ditemui media selepas meninjau PPR Harmoni di Batu 3 Sandakan. Sandakan mempunyai 6,080 unit PPR yang telah diduduki dan dalam proses pembaikan. Dalam perkembangan berkaitan, beliau berkata, kerajaan negeri memandang serius isu sewa atas sewa yang dikatakan berlaku di PPR. Program Jualan Rahmah Madani PJRM musim perayaan mampu mengurangkan kos sara hidup rakyat. Program berkenaan menawarkan potongan harga barangan keperluan harian sehingga 30%. Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Madius Tangau berkata, orang ramai perlu merebut peluang sempena program tersebut untuk mendapatkan barangan keperluan masing-masing. Sebab ini adalah satu program yang diadakan oleh kerajaan untuk meringankan beban rakyat dari segi kos sara hidup. Dan saya nampak barang-barang yang telah terpilih untuk terlibat dalam Jualan Ramah ini sampai 30% diskaun. Jadi rakyat harus mengambil peluang inilah sebaik-baik mungkin. Datuk Wilfred ditemui RTM dalam program Walkabout Jualan Rahmah Madani Syawal bersama Friends of Ministry FOM di Tamparuli. FOM merupakan satu inisiatif Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN untuk melibatkan rakan strategik dalam usaha memantau, menyebar maklumat dan menjayakan program kepenggunaan di peringkat akar umbi. Baik, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, kita teruskan bersama Sahi dari Sungai ke Segara Palestin, Pasti Merdeka. Silakan Sahi. Terima kasih Suaran.